Baik, bertemu kembali dalam Persona SY. Tadi Ustaz Riz dan juga Izzat ada bercakap berkenaan dengan perkongsian keluarga atau peranan keluarga dan bagaimana konsep keluarga dalam Islam itu untuk membentuk satu anak-anak ataupun keluarga komuniti itu sendiri. Institusi kekeluargaan yang saling harmoni. Institusi kekeluargaan itu penting untuk membentuk satu perkara yang lebih indah, orang kata. Namun kalau saya baca, Zahira, banyak perkongsian kalau ada kegagalan anak-anak ini sering dikaitkan dengan institusi keluarga yang punah, rosak dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kepada kes Izzat ini, sebenarnya keluarga mereka sebenarnya cukup memberi sokongan dan juga cukup memberikan satu bantuan paduan kepada mereka, Izzat khususnya, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kerana kita ada juga ayah dan juga ibunya kepada Izzat. Saya nak ke sana dulu. Kita bersama dengan Encik Zul dan juga Puan Rohani di sini adalah keluarga ataupun ibu bapa kepada Izzat sendiri, untuk kita tanyakan dan juga berkongsi berkenaan dengan sokongan dan sebagainya. Ini dia nama popular Abang Zul lah kalau dekat kawasan Abang Zul, dan juga Kak Ani, Puan Rohani di kampungnya juga. Dan saya nak tanya juga kepada Encik Zul sendiri, kalau kita lihat kepada perkongsian Izzat, tadi pun kita sempat berbual sebelum bersiaran dan sebagainya, saya difahamkan Izzat buat pertama kalinya memeluk Encik Zul apabila pulang daripada sekolah yang negeri. Mungkin Encik Zul boleh kongsikan pengalaman dan juga perasaan ketika itu. Okey. Mana sebelum tu memang dia tak apa selesa kan. Walaupun dia macam tahu macam mana saya cuba beri sayang, tapi dia macam selesa. Dia pun tak nak peluk kan. Lepas tu kita rasalah macam dia rasa kurang dengan kita, mungkin dia rapatkan kawan. Lepas tu kita memang tapi kita sebagai ayah kita biasa sebab kita mungkin kita kasar apa kan. Lepas tu lama-lama bila dia lepas masuk yang negeri tu, kita memang tertekan lah. Lepas tu rindu dia, kita jumpa dia. Memang kita ingat macam biasa, macam sama juga lah kan. Tapi bila 4 bulan tak jumpa, dia peluk kita rasa satu yang perasaan yang paling terharu, paling baru. Lepas tu dia cium, tak pernah cium dengan penuh kasih sayang. Macam kita baru dapat anak. Baru dapat anak kita semula. Alhamdulillah. Kalau kita lihat Izzat ni, pada kecil katanya sangat nakal lah. Kalau saya dengar perkongsian Izzat sendiri, katanya sangat nakal waktu kecil sampai mak ayah pun pening kat rumah tu nak menguruskan. Bila Encik Zul melihat perubahan Izzat itu, kadang-kadang ramai mungkin jiran tetangga ataupun sesiapa saja kita dalam masyarakat mungkin ada yang mengeji, mengutuk dan sebagainya. Tapi Cik Zul percaya bahawa Izzat itu benar-benar berubah. Apa sebenarnya kekuatan Cik Zul untuk membetulkan ataupun menerima anak itu kembali? Yalah, mula memang kita faham lah kan. Sebab tapi saya dah kelampau hari-hari dah alami. Sebab pada dia dalam masa sejak dah jenam dah. Memang masalah dia tak pernah habis. Mana kampung pun kata dia buah orang. Macam-macam kerja memang tak ada yang nak dengar, tapi kita sabar sebab kita anak kita tak bela kan, walaupun kita faham. Lepas tu kita belajar, lepas tu bila kita doa tu masa mungkin saya fikir Allah akan ubah dia kan. Kita doa tu je. Mana bila dia pulang benda ni saya rasa mungkin saya tak yakin dia akan ubah sepenuhnya, sebab yalah orang kata macam anjing tu tak cium, dia nak tak makan nak cium juga bangkai kan. Itu saya punya falsafah lah. Dia saya fikir mesti dia balik, mesti memang tak akan sehebat yang kita sangka, tapi alhamdulillah mana dia balik saya tengok perubahan dia 100%. Mana segi semayangnya, lepas tu dengan kita, dengan masyarakat, mana dengan belajarnya, kita rasa yalah dengan kita pun makan bersama. Mana paling hebat saya dia nak zindu, dia nak cium saya, abah nak cium. Saya rasa macam terkejut perubahan tu daripada bela-bela tak tahu apa-apa, yang teruk alhamdulillah mendadak perubahan. Kalaulah saya bukan nak mewujudkan satu situasi yang emosional dan sebagainya. Kalaulah tiada Izzat di sini, apa sebenarnya Cik Zul nak katakan kepada Izzat tentang apa yang Izzat sudah lakukan dan juga berubah ini? Apa kata-katanya? Yalah, saya rasa untuk Izzat lah, mana alhamdulillah, mana sebagai seorang ayah kan. Sebab saya mengalami hidup tu susah. Yalah, masyarakat memang hina saya kan. Sebab satu kampung memang tahulah keadaan dia. Pecah rumah kan, rompak bersambut bersenjata. Lepas tu dadah lah kan. Ibu pun pernah diungkap berkali sebab tak dapat duit tak beli dadah. Yang masih rasa memang teruk sangat lah. Tapi dia balik pada negeri. Saya memang rasa alhamdulillah lah Allah bagi, semoga Allah bagi satu kekuatan lah untuk saya dan dia. Semoga dia terus berubah lah menjadi anak yang terbaik kan. Yang boleh beri contoh pada orang lain. Ramai lagi anak-anak yang memang rosak kan. Memang lagi teruk lah. InsyaAllah.
Baik, terima kasih Cik Zul. Saya percaya bahawa doa yang diangkat oleh ibu bapa Izzat ni adalah doa yang tidak berhijab ataupun terus saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ataupun Allah makbulkan doa kedua ibu bapa hebat ini untuk kita buktikan bahawa Izzat atau siapa sahaja boleh berubah. Dan terima kasih sekali lagi Cik Zul dan juga Puan Rohani atas, kita nak tanya juga sebenarnya kepada Puan Rohani ataupun Kak Ani sendiri. Walaupun saya nampak Puan Ani ceria, saya berbual tadi dengan Puan Ani sebelum bersiaran. Saya bercakap berkenaan doa ibu untuk memohon anaknya berubah. Puan Ani sendiri, kongsikan pengalaman anak ke Henry Geni itu, bagaimana rasanya untuk kuatkan diri itu sendiri? Memang hari-hari saya berdoa untuk dia. Semoga dia InsyaAllah. Sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa. Malam berdoa untuk dia. Semoga dia berubah. Sepanjang Izzat di Henry Geni, berapa kali Puan melawat Izzat sendiri? Ada dalam 6 kali. 6 kali. 6 kali. Macam Encik Zul sendiri, saya faham keadaannya bila berada dalam kampung dan sebagainya. Izzat lebih terdedah dan juga ramai mengenali. Izzat, Encik Zul sendiri sepanjang melawat, apa pesan-pesan yang selalu Cik Zul katakan kepada Izzat? Sebab saya tahu ruang untuk berjumpa itu sangat terhad. Apa pesanan-pesanan yang takkan pernah tinggal untuk ditinggalkan kepada Izzat? Selalu pesanan bila jumpa pertama, jangan tinggal semayang. Lepas tu cuba ubah. Buat pernah cakap dia, kalau banyak buruk, lebihkan yang baik, cakap dia. Sebab memang tak boleh buang buruk, tapi cuba lebihkan yang baik. Cubalah belajar berubah. Buat sikit-sikit, cakap dia. Sebab tempat awak ni lah, saya cakap bagi dia. Tempat agama ni tempat awak lah untuk berubah. Tak tempat dah kata. Kalau awak tak nak berubah, peluang awak dah tak ada dah. Sebab dia banyak peluang, tapi ni kali terakhir bagi saya, bagi pendapat saya lah, dia kena ubah. Kalau tak nak berubah, memang saya tak akan berubah sampai bila-bila. Saya melihat Encik Zul tidak menghukum anak Encik Zul, Izzat sendiri, walaupun beliau sudah pun melakukan kesalahan dan sebagainya. Ramai kadang-kadang ibu bapa dekat luar sana, kalau anak buat masalah, mungkin ayah menghalau ataupun marah terhadap tentu hala dan sebagainya. Tapi Encik Zul membawa pendekatan yang cukup berbeza, saya cukup kagum. Menerima anak kembali dan juga mendidik tanpa henti. Mungkin Encik Zul ada pesanan kepada ibu bapa yang luar sana, mungkin ada masalah yang sama macam Encik Zul sendiri. Sebab saya belajar satu petua lah kan. Orang tua kata macam ibu ayam kan. Walaupun anak dia kacau, anak-anak lain, balik anak ibu dia tetap guru anak dia kan. Saya belajar benda tu. Mana anak kita memang jahat, orang katakan. Tapi kalau kita dalam rumah penuh kita beri dia peluang untuk berubah, kita penuh kasih sayang, kita tak jaga dia, lepas tu kita nisak cara perlahan, insya-Allah. Sebab kekerasan takkan beri apa-apa kesan. Sebab saya rasa kelembutan tu anak-anak kita lebih rapat dengan kita. InsyaAllah. Ya. Titisan air yang jatuh ke batu sungai itu akhirnya akan berlekuk juga walau lama mana pun ia menyitik dan sebagainya. Itulah antara yang saya boleh gambarkan analogi dan juga perbandingan bagaimana Encik Zul dan juga Puan Rohani Kak Ani mendidik anak beliau. Dan yang paling penting adalah kuasa doa itu. Dan bila saya menyebut tentang kuasa doa, saya nak kembali kepada Ustaz Riz sendiri untuk kita tanyakan. Saya kembali, terima kasih sekali lagi Encik Zul dan juga Puan Ani, dan juga saya kembali dulu ke Ustaz Riz sendiri. Baik, sebelum saya pergi kepada Izzat. Apa yang kita dengar daripada perkongsian ibu bapa Izzat adalah doa dan sebagainya untuk berubah. Saya percaya bahawa konsep doa ibu bapa itu tiada hijab. Ustaz sendiri bagaimana ceritanya? Terharulah tengok mak ayah apa Izzat. Syukur kepada Allah SWT ada anugerah mak dengan ayah yang macam ni. Ada setengah-setengah dibuang anak, dia tak boleh terima. Tapi ini adalah satu tunjuk contoh yang baik daripada mak dan ayah. Dalam satu hadis Nabi SAW beritahu, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Nabi kata kalau ada orang yang mana dia nangis, dia ingatkan dosa-dosa dia, maka Allah SWT akan beri dia naungan. Dan Allah SWT akan jaga kehidupan dia. Kita ni, kita minta orang jaga kita macam-macam lah. Kita kata, tolong jaga saya. Ataupun tolong uruskan saya. Kita minta. Tapi kalau Allah SWT tengok hamba dia yang mana dia menangis, yang mak menangis, ayah menangis untuk anak, menangis kebaikan, maka Allah SWT akan beri satu jaminan kepada Izzat. Allah SWT akan uruskan kehidupan Izzat. Kita kadang-kadang yakin dengan satu perkara yang kita rasa kita mampu buat. Yang kita, contoh kita dah biasa jadi presenter. Kata aku boleh cakap dengan cemerlang
perkataan kau akan lancar. Ataupun kita seorang doktor, kita boleh rawat pesakit. Tapi sebenarnya hakikat kepada segala kejayaan, siapa yang beri? Allah SWT bagi. Kepetahan bercakap. Kita buat salah, mak boleh nangis doa untuk kita, ayah boleh nangis doa untuk kita, ni satu keberkatan. Orang Nabi SAW pernah beritahu, ulama pun pernah menyebut, bila mak dah tak ada kat dunia ni, satu keberkatan terbesar telah hilang dalam hidup kita. Maka sebab itu dia kata ambil peluang. Quran sebut banyak kali tentang mak ni. Fala takul lahum uffin, satu, jangan kamu cakap pada mak. Satu lagi hadis Nabi beritahu, rida Allah fi rida'il walidain atau kama qala, reda Allah itu berada pada reda ibu bapa kita. Jadi kalau mak dengan ayah kita tak happy dengan kita, there must be something wrong with you. Takkan mak tiba-tiba nak marah kita, tak tahu asal, betul tak? Tapi bila mak boleh doa untuk kita, maka dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyebut, doa seorang ibu adalah sama seperti mana doa seorang Nabi kepada umat dia. Nabi kepada umat tak pernah tolak tau. Nabi doa untuk umat ni supaya ditangguhkan dosa-dosa yang kita lakukan akan penyiksaan ataupun kena seksa terus tu, Nabi suruh tangguh dulu. Sebab tu kita hari ni, kita buat salah kan tuan-tuan, saya buat salah, semua buat salah, kita tak kena terus. Allah SWT tangguh doa Nabi. Jadi kalaulah doa Nabi pada umat dia sama lebih kurang macam doa mak kepada anak dia, jadi kita dengan mak ni hubungan kena kukuh. Kena sayang sungguh mak ni. Kalau kita ada perbalahan mulut ke, kita diam. Jangan lawan cakap mak. Biar dia cakap. Sayang dia. Pandang mak dengan pandangan rahmat kerana pandangan Allah bersama dengan pandangan mak. Itu antara dia lah. Doa beberapa fadilat yang kita dah sebut ni. Jaga hati ibu, perasaan ibu. Kerana dalam satu hadis yang lain, lepas tu kita pergi soalan seterusnya lah. Air mata ibu ni, api neraka ni adalah api yang kali ganda 10 ataupun lebih pada tu 1000 tahun api yang dinyalakan di dunia. Kan api yang dibaling Nabi Ibrahim tu tak boleh dekat sekilo. Dah panas sangat dah. Tapi api dalam neraka ni, api yang dinyalakan 1000 tahun di dunia kali 10 lagi. Dengan air mata ibu, api tu boleh terpadam. Air mata ibu ni boleh padam. Setitik air mata ibu ni boleh padam neraka yang beratus tahun, 1000 tahun. Kita duduk kat dunia ni, Allah SWT bagi tahu perumpamaan dunia dengan akhirat ni, labisna yauman aw ba'da yaum. Kamu duduk kat dunia mungkin sehari atau setengah hari. Jadi api yang ada dalam neraka tu berapa ribu tahun tu? Berapa ratus ribu tahun dunia. Kan Ustaz kan? Tapi air mata ibu boleh padam. Jadi jaga hati mak, doa. Minta mak doa kat kita, insya-Allah. InsyaAllah. Tapi saya rasa juga melalui apa yang dikongsikan oleh ibu dan bapa kepada Izzat tadi, pendidikan itu juga sangat penting. Dan saya pasti Izzat juga ada menekankan sebelum ni dalam video-video melalui YouTube. Pendidikan itu penting. Mungkin ada yang Izzat ingin kongsikan kepada penonton kita di rumah melalui apa yang Izzat dapat melalui pengalaman Izzat sebelum ni. Okey, sebelum ni memang saya tak pernah bersekolah. Saya pergi sekolah selalu kena buang. Okey. Selalu kena buang? Selalu kena buang. Dah banyak sekolah, dalam 7 buah sekolah dah. Ada yang kena buang, ada yang saya pindah. Jadi waktu tu saya tak pernah fikir yang ilmu ni penting. Bila saya masuk negeri ni, saya fikir saya nak cipta satu kejayaan untuk mak bapak saya. Saya belajar, saya ambil akademik. Dan start situlah saya belajar, usaha betul-betul. Saya ambil SPM kat situ. Alhamdulillah saya dapat lepas bebas pada sekolah negeri tu, saya sambung belajar. Start saya itu, dari situ saya, bila saya ambil pendidikan, saya tahu yang mana baik, yang mana buruk. So daripada situlah saya nak membezakan. Buat ini salah, buat ini okey. Start itulah ilmu tu amat penting. Kita dapat membezakan yang mana baik, yang mana buruk. Izzat juga mempunyai keputusan yang cemerlang ketika mengambil SPM di Henry Geni. Di Henry Geni. Soalan saya walaupun saya dah tanyakan kepada Encik Zul ataupun ayah Izzat sendiri, kalaulah ada mesin masa, apa yang Izzat ingin katakan ataupun yang terbuku untuk Izzat lakukan supaya dapat kehidupan yang lebih baik? Okay, kalau masa ni boleh undur, saya tak nak ubah apa-apa. Sebab pengalaman itu satu anugerah. Tanpa pengalaman mungkin saya tak dapat ada SPM, tak dapat berubah. Mungkin
itulah bagi saya pengalaman itu satu anugerah yang Allah bagi. Setiap apa yang Allah bagi itu ada hikmah dia. InsyaAllah. Okey, mungkin dalam kata yang ringkas dan pendek jugalah untuk penonton kita. Bagaimana untuk kita mengubah persepsi yang negatif itu agar masyarakat kita di luar ini tidak terus-terusan melakukan kesilapan yang serupa. Baik, yalah banyak dah bercakap kan. Jadi kita ringkaskan. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsirun minadh-dhann innadh-dhanna ba'da ism. Orang yang beriman, Allah SWT pesan, jangan bersangka-sangka pada orang lain. Jangan bersangka-sangka pada orang lain. Kerana Allah SWT bagi tahu kenapa? Kerana sangka ni banyak buruk daripada baik. Banyak dosa daripada baik. Jadi kalau kita tengok hari ni tuan-tuan perempuan di rumah, kalau adalah orang yang kita tahu dia ada buat silap, kan kita bercakap ni jangan seolah-olah kita ni maksum. Kan orang buat silap, kita terima. Kita hargai. Bahkan Islam dah buktikan, ada satu cerita lagi panjang tapi tak apa, tak payah pergi ke sana. Apa-apa yang dah dilakukan oleh orang Islam yang dah bertaubat, mereka menjadi orang yang lebih baik. Bahkan satu hari nanti mungkin Izzat akan lebih baik jauh daripada saya. Sekarang pun mungkin Izzat lebih baik daripada saya. Saya tak tahu. InsyaAllah. Amin. Hati orang ni Allah SWT melihat. InsyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi Itu dia. kepada Ustaz Riz dan juga Izzat atas perkongsian. Kita kesuntukan masa betul-betul. Baik. Kita manfaat sebaiknya. Dan terima kasih sekali lagi Zairah untuk tetamu kita Untuk tetamu berdua. kita. Dan juga Terima jangan ke kasih, mana-mana. Kita akan bersama dengan satu lagi segmen Expose bersama dengan seorang lelaki, artis baru juga untuk anda, untuk kita hiburkan anda. Kembali selepas ini dalam Pesona SY. Serasi di hati.